Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan ini pada muka surat 45, muka surat 45 tu, di bawah tajuk makanan yang berlebihan. Kita habis dari situ, muka surat 46, iaitu tidur yang berlebihan. Yang mana perbincangan ini sebenarnya di bawah tajuk pergaulan, pergaulan dengan masyarakat melibatkan 4 jenis, habis di situ. Kemudian yang kelima tu tidur yang berlebihan. Tidur yang berlebihan ni dia tajuk sebelum ni, muka surat di bawah tajuk besar muka surat 37. Cuba hadirat tengok muka surat 37, sebab-sebab hati berpenyakit. Itu perbincangan kita masih lagi di bawah tajuk itu, yang mana sebab hati berpenyakit disenaraikan di dalam kitab ini 8 perkara yang perlu kita berikan perhatian. Jadi yang pertama, percakapan yang berlebihan. Yang kedua, penglihatan yang berlebihan. Yang ketiga, pergaulan yang berlebihan. Yang keempat, makanan yang berlebihan. Jadi sambung poin yang kelima pada malam ini, iaitu tidur yang berlebihan. Sebab tu kalau kita perhatikan 8 perkara ni, dia dikaitkan dengan berlebihan. Jadi maknanya perkara yang disebut ni semuanya adalah merupakan keperluan kita. Kita tak dapat tidak makan, bergaul, bercakap, melihat. Cumanya berlebihan itu yang menjadi masalah. Baik, cuba tengok tidur yang berlebihan, muka surat 46. Tidur yang berlebihan boleh mematikan hati, boleh mematikan hati, memberatkan badan, mensia-siakan waktu, dan menyebabkan kelalaian dan juga kemalasan. Ini mengikut kajian mana ulama kita lah dalam konteks kita kata Al-Quran dan hadis. Jadi tidur ini sebenarnya ada yang makruh. Tidur ni ada yang makruh dan juga ada yang peringkat memudaratkan. Yang ini jadi haram lah. Tidur yang paling baik sekali ialah di saat diperlukan. Letih kita pun tidur. Itu makna keperluan itu. Sebab tidur ni seperti mana disebut dalam Quran, dia untuk rehat. Tidur ni untuk merehatkan badan. Sebab itulah malam itu dia ada tidur yang khusus. Siang hari pun ada juga tidur. Kita bincanglah selepas ni secara ringkas saja. Tapi tidur waktu malam tu, itu tidur yang kira-kiranya paling utama. Sebab tu dia lebih lama daripada waktu lain. Sebab apa? Sebab dia bersifat merehatkan badan. Baik. Jadi tidur yang terbaik adalah tidur apabila diperlukan. Tidur di awal malam lebih bermanfaat berbanding dengan tidur pada akhir malam. Sebab bayangkan kalau tidur tu lewat sangat, sebab nak bangun pula kalau tidak tahajud pun subuh itu. Jadi takut tak cukup. Sebenarnya boleh kena pelbagai penyakit lah. Ini secara umum tapi bagi setengah-setengah orang tu, kalau kita tengok ulama-ulama kita, tidur dia tu malam tak tidur.
Ialah contoh Imam Syafi'i, dia tidur tu dia menyandar di tiang begitu, lepas tu bila dia buka mata dia baca pula, dia tulis, hafal tek-tek hadis dan sebagainya. Ni cerita lain, atau cerita lain. Kita nak bincang secara umum, secara umum. Baik, tidur pada pertengahan siang, tidur pada pertengahan siang hari, orang panggil qailulah itu. Jadi setengah sahabat dia tidur sebelum zuhur, mana sekitar pukul 12.30. Ini dalam konteks tempat kita lah, saya sebut tu jam itu. Ataupun setengah tu dia tidur selepas zuhur. Itu dia panggil qailulah. Ini dalam syarah Tirmizi ada disebut. Jadi tidur di pertengahan siang, yakni siang hari itu lebih utama berbanding dengan tidur pada waktu pagi ataupun waktu petang, yakni selepas asar itu. Kerana tidur pada dua waktu tersebut, yakni pada pagi, yakni selepas subuh ataupun selepas asar, kurang manfaat mengikut pandangan agama. Sebaliknya banyak menimbulkan kemudaratan, kecuali dengan tujuan untuk berjaga malam. Ini dia bukan secara mutlak, dia mengikut keadaan seseorang itu. Kalau orang kerja shift, dia tak ambil kira ni. Ataupun keperluan kita lah. Tu. Kerana tidur, seterusnya, tidur yang makruh ialah tidur di antara salat subuh dengan naik matahari. Padahal dalam hadis ada Nabi tidur lepas subuh ada. Sebab tu ulama kata tidur waktu sebab Nabi letih sangat, setengah kata pada waktu tu Nabi macam demam lah. Ni. Tapi tidak menjadi kebiasaan. Ni maksud dalam kitab ni jangan jadikan kebiasaan. Supaya orang kerja shift, kan tidur dia mengikut shift dia tu lah. Kalau dia kerja malam ataupun dia kerja kita kata siang hari, malam dia tidur tu jadual lain. Kalau dia kerja malam, siang hari dia kena tidur lah. Tu lain cerita. Ni kebiasaan. Makna kalau boleh elok, kena elok lah waktu ini, kecuali tidak dapat elok, tu halal. Jadi tidur yang makruh ialah tidur di antara salat subuh dengan naik matahari. Lepas mai subuh sebelum masuk waktu duha tu dia tidur di situ. Itu dianggap makruh oleh ulama. Kerana waktu tersebut adalah waktu rezeki dan keberkatan. Sebab itulah ulama kita kata waktu kerja umat Islam ni selepas subuh. Tidak pukul 8, tidak pukul 7.30. Waktu itu dia kerja dah. Mana kalau dia masuk kerja pukul 8, maknanya dia baca Quran lah pada waktu tu. Dia tak tidur dah. Itu kebiasaan. Kita kena tahu juga. Antara tidur yang juga tidak bermanfaat ialah tidur pada awal malam selepas waktu maghrib. Rasulullah SAW memakruhkan tidur pada waktu tersebut. Ini dua. Ada setengah ulama kata lepas maya ngorek dia tidur, maknanya tak masuk isya lagi tidur dah. Setengah kata lepas maya isya tu terus tidur. Cuba bayangkan lepas maya isya tidur, lepas tu kalau dia nak bangun dekat subuh tu lama mana dia tidur tu. Sedangkan 4-5 jam cukup dah tidur. Jadi maknanya hidup dia tu banyak tidur. Jadi tu maksud dia. Jadi banyak tidur. Dia tak asyik gitu. Ni ringkas ni. Ni ringkas benar ni dia sebut ni. Tak apalah. Cuma fokus kitanya banyak tidur itu. Sebenarnya banyak tidur dia mensia-siakan umur. Sebab bila kita tidur maknanya kita ambil masa umur kita tu kita guna untuk tidur. Jadi apa dia yang kita buat setiap hari? Kalau tidur tu banyak, mana gapo dia yang kita isi dengan kehidupan kita. Itu isu paling besar lah. Sedangkan orang yang berjaya tu 24 jam lah ke masa dia buat apa dia boleh buat, kita boleh buat. Salah satu yang menjadi kekangannya, yang menjadi masalahnya, tidur banyak. 4 kali sehari dia tidur. Tu berat terajak tu. 3 kali sehari pun buat. Sebab kalau kita tengok Nabi 2 kali qailulah sekejap. Tu tidur tu setengah ulama kata sahabat ni, dia tidur qailulah, tidur belecok gitu, nyanda di pokok, nyangga di tiang masjid gitu ya. Kalau tidur dengan pakaian biasa. Hak tidur malam tu hak dia pakai pakaian khusus, kadang ada baju tak pakai. Hak tidur lama tu. Tu. Hak Nabi sebut bila bangun tidur buat gini-gini, hak tu bukan tidur qailulah, tidur malam. Nabi tak benar sesuatu kecuali basuh tangan dulu. Hak tu tidur tengah malam.
Baik. Jadi sebenarnya banyak tidur mensia-siakan umur, meluputkan tahajud, melembabkan tabiat diri dan mengeraskan hati. Ni tidur banyak terlajak. Sedangkan umur kita ni merupakan permata yang paling berharga, malah merupakan modal manusia yang boleh diperniagakan. Jadi orang yang tidur banyak ni gapo pun tak jadi, tak jadi gapo pun dia. Mana kalau kita nak guna bahasa mudah agak, manusia yang paling tidak berkualiti lah hidup. Jadi gitu. Ada ke binatang jenis tidur banyak itu? Ular sawa ni kalau lepas dia kenyal ya. Kalau itu lah kambing, tu sehari tidur. Tidur sebenarnya sejenis kematian. Nabi pun sebut, Nabi kata an-naum akhul maut, tidur ni adik-beradik mati. Memperbanyak ke tidur mengurangkan umur. Ni panjang juga ni bincang lagu mana tidur jadi umur jadi pendek. Maksud pendek tu ulama kata yang pertama, tak banyak kerja dia boleh buat supaya orang umur pendek. Walaupun nampak panjang, tapi supaya orang umur pendek. Bapa tak jadi apa satu, tak buat kerja banyak, tak ada kerja besar. Yang kedua, maksud kurang umur ni maknanya tak ada benda-benda bermanfaat yang dia banyak dia boleh buat supaya orang pendek umur. Yang ketiga, banyak tidur mengurangkan umur ni salah satu maksud dianya dia tidak ada sumbangan dalam kehidupan, sehingga orang tak boleh nak sebut bila dia mati. Tapi orang yang tidur kurang tengah malam pun duduk mikir lagi, duduk baca sebab ulama-ulama kita, dia ni kalau umur pendek pun supaya umur panjang. Imam Syafi'i pendek ya umur, tapi pahala ni orang baca lagi kitab dia supaya umur panjang. Itu maksud dia nya. Sebab setengah ulama kata umur panjang pendek ni sudah ditentukan oleh Allah dari sudut takdir tu. Tapi ada setengah ulama kata umur kita ni sepanjang mana ni hak tu termasuk qada yang takdir yang muallaq. Takdir yang mana Allah kalau dia berasa dia nak ubah, dia ubah. Sebab tu Nabi suruh kita doa umur panjang, tapi umur yang panjang pun panjang yang dipenuhi dengan kebaikan. Itu. Baik. Ana sebut tu ada dalam syarah Al-Adabul Mufrad. Ada disebut tu. Baik. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna seseorang itu tidak perlu tidur langsung. Kerana tidak tidur langsung akan mengundang pelbagai kemudaratan kepada jiwa manusia, kepada hati manusia dan juga sebenarnya kepada fizikal manusia. Jadi di sini poin yang paling besar yang hendak diketengahkan dalam poin yang kelima ni, janganlah tidur terlalu banyak. Sehingga kalau anda baca dalam beberapa artikel sempat tengok ni, dia kata kalau orang tua apa tak boleh buat kerja apa, dia kena jalan juga. Dah bila tua ke tubuh letih, orang pun sakit dah, dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur banyak sangat. Dia akan jadi koltih sampai tak ada tenaga sebab tu dia kena jalan. Tapi tak boleh hungar lah. Dia tak benar lah hungar tu kalau tua dah tu. So jalan saja cukup dah. Biar ada aktiviti. Ataupun jiru pokok bunga ke, ataupun duduk, jangan tidur. Tidur ni kalau boleh sampai mati pun dia tak boleh banyak. Itu ada dalam artikel. Misalnya kalau dalam kitab asalnya ditulis dalam bahasa Inggeris, diterjemah dalam bahasa Melayu, dia panggil kaifa nastaghfiru waqtal faraq, nama kitab tu. Di asalnya kitab ni ditulis dalam bahasa Perancis. Asalnya kitab ni dalam bahasa Perancis, tetapi bila ulama kita tengok bagus kitab ni, dia terjemah dalam bahasa Arab, kemudian dia buat semakkan lah, dia buduh nilai tambah biar sesuai dengan agama kita. Akhir sekali buku tu sangat berharga. Ana pun tak tahulah ada terjemah ke tidak dalam bahasa Melayu. Tajuk kita tu kaifa nastaghfiru waqtal faraq. Bagaimana kita nak habiskan waktu, kita panggil waktu kosong tu. Dia sentuh juga waktu tidur tu. Baik, habislah di situ, kita masuk poin yang keenam. Kena ingatlah kita duk bincang ni amalan-amalan yang kalau kita tak jaga, dia boleh menyebabkan penyakit hati. Dia boleh memberi kesan buruk kepada orang panggil hati kita. Hati ni dari sudut batin kita. Dari sudut batin kita jadi keras hati dan sebagainya. Hal ni lebih berat lagi ni. Apa dia? Angan-angan kosong.
Angan-angan kosong. Ni parah ni. Ni kalau dalam kita ada bermufrad tu, dia bicara panjang lebar ni. Baik, cuba kita tengok. Duduk di mana pun kalau angin-angin kosong dia tak molek. Tak sedut royak, duduk Mekah pun, duduk Masjid Haram pun duduk royak Mekah. Tak molek juga. Cuba kita tengok Angan-angan kosong merupakan punca kepada penyakit hati. Angan-angan kosong sebenarnya merupakan sebuah lautan yang tidak bertepi. Ia merupakan lautan yang dilayari oleh orang-orang yang muflis di dunia. Bahkan setengah tokoh mengatakan angan-angan kosong merupakan modal orang-orang yang muflis. Ia tidak lebih daripada janji-janji palsu syaitan belaka dan khayalan-khayalan yang mustahil dapat dicapai. Angan-angan kosong mempermainkan orang yang melakukannya tidak ubah bagaikan anjing-anjing yang bermain-main dengan bangkainya. Seseorang berangan-angan kosong untuk mendapatkan kekuasaan, pemerintahan, berjalan di muka bumi, mengembara ke seluruh dunia, mendapatkan harta, wanita dan anak-anak muda. Hanya seorang yang bermain dengan khayalannya sahaja, sedangkan dia tetap berada pada tahap lamanya, tidak membuat apa-apa perubahan sebab dia tidak usaha. Ini dia panggil khayalan, hidup di alam khayalan. Ni kalau 1000 tahun pun tak berubah hidup dia orang ni. Dia kena ada tindakan. Kita nak apa dia? Nak kaya, kena usaha lah. Orang kaya tu bukan duduk saja tu. Cuba kita tanya. Kadang-kadang orang naik ke mercu, orang panggil billionaire, kita kata, kau nak mati kerja. Nampak relax tu bila dia sampai ke tahap dia, tapi nak boleh sapa tahap tu kadang-kadang tu. Ada seorang tu dia buat direct selling. Dia ni askar, dia berhenti awal askar. Dia kata dia nak pulung sungguh beberapa bulan. Setahun dia buat. Tak sampai setahun dia buat. Dia round seluruh Malaysia, isteri dia pada gil top pondok. Parut dia kerja askar, dia tak letih-letih. Berapa pendapat dia sebulan? Dia pernah mencapai pendapat dia sampai tak silapnya 41,000 sebulan. Berturut-turut. Setahun. Kaya dia. Selepas tu dia berhenti, dia buka perniagaan. Anak dia warisi perniagaan dia. Tu dia ada target. Tapi dia bincang dengan isteri dia mau hidup pondok dulu. Kelik sekali-sekala. Kadang-kadang tak kelik. Kita pun jumpa dia beberapa kali. Ni antara orang yang berjaya. Kalau nak berjaya tak kira lah bidang apa pun. Dia ada cara dia lah. Ni kita duk bincang ni orang yang semata-mata khayalan. Tak ada tindakan, tak ada usaha. Itu maksud dia. Ni permainan syaitan lah. Syaitan memainkan hati manusia tu. Sebab tu dia di sini diandaikan seperti anjing yang bermain-main dengan bangkai dia. Baik, seterusnya. Jadi yang ada di hadapannya bukan apa yang diangan-angankannya. Sebaliknya hanya tangan kosong dan tikar usang yang ada di hadapannya sahaja. Bahaya tu. Ni hadirat. Ada sahabat anak kena penyakit, orang panggil apa ni? Sekin cepat kaya. Bui 100 riyal akan dapat 1 juta bila mata. Tua dah. Duk berharap lagi. Daripada pergi masjid jadi tak pergi masjid. Dahsyat dah. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindunglah kepada Allah. Kena penyakitnya. Sebab tu dalam agama kita sistem hidup yang ditentukan oleh Allah. Nak dapat rezeki ni kena usaha, kena kerja. Orang kerja pun kadang-kadang boleh tidak seperti yang dicita-citakan. Target 50 pun tak siapa pun. Ni tak kerja bayar ke lah. 100 riyal harap boleh 1 juta. Karut. Negara Cina kaya tu tak boleh keuntungan sebesar tu. Ini tapi manusia ni bila kena penyakit ni dahsyat hidup. Tak pakar dah kita rakyat ni. Tak pakar dah. Gitulah hati-hati. Kalau ada anak sebut tu, kalau ada gugu kita kena tu, kena usahalah nyanyi ke dia. Hak cerah dengan isteri pun. Isteri kata duduk saja, duduk gini malam, kadang-kadang malam pukul 3 tak dia lagi neng.
Oh dahsyat. Lepas tu duk tengok WhatsApp lah. Oh kita ni nak mata dah ni, kena waktu tubik pula RM50 gini. Habis duit yang gitu ya. Siapa saya kata tak ada orang gong lebih pada pokok mung ni. Ya, regu kita juga. Tuhan tak buat ada sistem hidup lagu tu. Tuhan tak buat. Ini berbeza dengan orang yang mempunyai himmah. Himmah ni apa dia? Himmah ni ana terjemah di sini maknanya asal makna himmah ni semangat yang tinggi. Iaitu seseorang yang niat untuk melakukan sesuatu. Dalam niat itu disertakan dengan nekat dan azam yang kuat untuk melakukannya. Dan dia memaksimalkan usaha untuk mencapai niat itu. Itu himmah dia panggil. Ini dalam bahasa Arab. Ni. Kita pun Melayu kita sebut gitu. Dia ni berhemah dalam bekerja. Mana ada sistem. Tu tidak kata pakai tepuh gitu dak akhirnya dak. Sungguh patut ada cara dia. Tu himmah. Kalau terjemahan dari segi bahasa biasa maknanya semangat yang tinggi. Itu himmah. Baik, ini berbeza dengan orang yang mempunyai himmah yang tinggi, yang sentiasa bersama dengan ilmu dan amalan. Nak buat sesuatu ada ilmu dan dia buat berdasarkan pengetahuan dia tu. Itu makna himmah. Amalan itu mendekatkannya kepada Allah dan mendekatkannya juga kepada jiran tetangga. Maknanya bila seseorang itu buat sesuatu secara berhimmah, tak putus hubungan dia dengan Allah dan manusia. Itu maksud dia. Nabi SAW pernah memuji orang-orang yang bercita-cita ingin melakukan kebaikan. Kadang-kadang dia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan. Ni cita-cita ni niat himmah lah, bukan kata niat gitu saja tak ada usaha, tidak. Seporang kita lah nak pergi Mekah tidak. Kita ingat orang-orang tua kita dulu. Ipung pitih tu siapa tua daripada muda, lepas nikah ipun duit nak pergi sekelamin tua dah baru boleh pergi. Kan ramai tak tahulah bersama mana pahala dia boleh besar tu pahala. Baik, katakanlah bila cukup duit tu naik nama mati, ni Allah akan berkali lebih daripada pahala orang pergi dah balik pula. Ramai kayak gitu. Ipun tu kat duit buat cukup penuh dah dalam akaun tu. Kerusuh dah, tak ada habis kerusuh. Ana pernah jumpa ni, enggak dulu ana jadi mutawih juga, jogging nak pagi nak stamina ni. Buat haji tidak sebab umrah. Buat haji ni cabaran besar. Tak ada mati. Ni kisah lagu ni lah yang dimaksud oleh Nabi. Maknanya tu bukan khayalan, bukan angin-angin tu. Betul lah dia. Walaupun tak boleh pergi pun, tapi usaha dia tu tidak sia-sia. Walaupun satu saat pun tidak sia-sia. Baik, kadang-kadang orang itu akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Misalnya seseorang itu kata, sekiranya aku mempunyai harta, sudah tentu aku akan melakukan seperti mana yang dilakukan oleh si fulan bin si fulan yang telah menunjukkan ketakwaan kepada Allah, menerusi harta yang dimilikinya, menghubungi silaturahim dan mengeluarkan zakat kepada yang berhak. Ini berlaku di zaman sahabat ni cerita ni. Ada sahabat tu dia tengok orang-orang kaya boleh bersedekah, boleh bantu orang, sedangkan dia ni tak boleh. Ibadat-ibadat yang tidak melibatkan harta dia buat belakang. Akhir sekali dia kata aku nak biar boleh sedekah juga. Lagu mana dia buat? Dia khija dua jenis khija. Khija mula-mula tu untuk perbelanjaan keluarga. Khija yang kedua tu akaun yang kedua lah kita kata. Dia masuk dalam akaun khusus untuk menderma. Ni makna dia khija, bukan kata kalau aku ada harta. Jadi lagu mana nak dapat harta dia khija. Ni maksud dia. Sebab khija ni tak semesti boleh harta. Kalau boleh pun alah sikit lah. Tu misalnya tak apa. Niat dia tu dan dia telah buat. Tu. Sebab tu dah dalam ni setengah ulama dari mazhab Syafi'i dia kata, hak kita duk bincang tu dia panggil niat. Lepas tu disertakan dengan buat. Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Tu dah. Walaupun ada setengah tu terjemah maksud dalam konteks lain, tapi maknanya niat tapi disertakan dengan buat. Hak ni hak angin-angin ni niat tapi tak buat untuk menjayakan cita-cita. Tu dia panggil angan-angan. Baik.
dalam hal ini ni kepada Rasulullah sendiri, berlaku pada Rasulullah sendiri. Dalam hal ini ketika menunaikan haji wada, moga Nabi buat haji sekali ya. Rasulullah bercita-cita ingin melakukan haji tamattu'. Bertahallul dan tidak membawa binatang korban. Moga dia bayar dam awal-awal lagi kan. Nah, pada masa itu baginda melakukan ibadat haji qiran. Tamattu' ni mana dia buat umrah dululah, supaya kita buat tu lah. Lepas habis tu kan, masuk hari-hari haji tu kan, dia buat haji pula. Jadi umrah sesadah. Tu. Kalau kata apa ni, ifrat dah, haji ifrat tu dia sekali lalu. Apa ni, dia buat haji dulu, lepas tu baru umrah. Nah, akhirnya ni pakai buat niat apa sekali. Adalah cara buat dia tu. Tu ringkas. Kalau tamattu' ni biasa orang Melayu kita buat lah. Nah, pergi buat haji, kalau dah 4-5 umrah dia buat. Lah jelek. Kita kata sekali sudah ada, tak boleh. Ada saya tu 2 kali dia buat sehari. Dia balik belik tu kepala hujak. 2. Hak nak sokor dia kata esok kita nak buat 3 pula. Dia kebetulan dia sehat. Kata ikut mung lah. Aku nak niat iktikaf di masjid Padahal dah buat sekali mula-mula mari. Masing-masing atas kepahaman orang tu lah. Tak apalah. Jadi Nabi menunaikan haji wada, Nabi bercita-cita untuk melakukan haji tamattu', mana buat umrah dulu, lepas tu bayarlah kambing seekor kita tu nak. Kemudian sampai waktu tarikh untuk mengerjakan haji, dia buat haji pula. Bertahlul dan tidak bawa binatang sembelihan. Pada waktu itu, masa Nabi niat ni, Nabi melakukan ibadat haji qiran. Hak niat serentak tu, antara haji dengan umrah tu lah. Tu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala haji qiran kerana melaksanakan ibadat haji tersebut, dan Nabi juga dapat pahala haji tamattu' yang dicita-citakan baginda untuk dilakukan. Dengan itu baginda meraih 2 pahala sekaligus. Ini dia ada perbincangan khusus lah, kita tidak maksud nak bincang sini. Cuma nak buat contoh yang lebih mudah. Misalnya sebagai contoh ni, hak ni kalau dalam kitab contohnya begini. Misalnya hadirat datang ke masjid, kiasa datang ke masjid nak salat jemaah, tapi dia pasal niat nak dengar kuliah. Lepas tu dia niat lagi nak yang iktikaf, dia banyak nak baca Quran. Lepas tu misalnya kalau tidak dengar kuliah pun, mari ni nak jemaah, niat iktikaf jemaah, nak baca Quran, nak tunggu waktu isya. Ulama kata dia akan boleh pahala setiap satu dia niat tu, boleh pahala suku-suku pula. Sebab semua dia buat tu adalah merupakan khairat, kebaikan. Tu. Sebab itulah ulama kita terima satu perbuatan, kita gandakan niat, kita boleh pahala berganda. Kita tindak niat itu. Tambah selagi niat nak bersilaturahim, nak tanya khabar. Sebab kita mari masjid ni banyak kita dapat info tentang masyarakat setempat. Tak ada nampak lama, seminggu tak ada nampak sahabat kita, rupanya sakit. Kadang banyak kebaikan tu. Dia niat gitu, dia akan dapat pahala mengikut beberapa niat, lebih banyak lah. Gitu. Kalau tu memang ulama terima. Baik, habislah di situ. Sekarang ni kita masuk pada poin yang ke-7, iaitu bergantung harap bukan kepada Allah. Dia duduk berharap ke Allah, tidak berharap kepada Allah. Cuba kita tengok. Di sini dia kemukakan 3 ayat Quran. Cuba kita perhati. Bergantung bukan kepada Allah SWT. Sedangkan kalau kita baca ayat Quran ke ada apa ni? Fa idza azamta fatawakkal Allah. Bila mu nekat nak niat, nekat nak satu, buatlah. Itu mana azam. Sebab azam ni, kalimah azam ni mengikut ulama dari sudut bahasa Arab, kalimah azam ni dia niat dan dia buat perkara ataupun tip-tip yang boleh menjayakan niat dia tu. Tu dia panggil azam. Tu. Fatawakkal Allah. Kemudian kita serahlah berjaya ataupun tidak tu kepada Allah. Kita usaha dah habis dah, kira-kiranya dapat maklumat dah lah daripada orang yang berjaya. Dia sebut, awak nak berjaya, awak gini. Saya buat gitu, saya berjaya. Masuk kerusuh tu kita kata tak. Kita pun cuba buat.
Bila buat tu kena serah pada Allah. Sebab apa? Sebab kejayaan kita ni hak hakikatnya dia bukan bergantung pada usaha kita hakikat, tapi dia bergantung kepada iznullah. Allah izin ke tidak, Allah bui ke doa kita nak tu, dia bergantung tu hakikat tu. Orang panggil mutlak. Hak kita duk tanya motivator, kita duk ngaji cara pengurusan apa itu dia panggil sebab-sebab zahir. Sebab-sebab zahir supaya kita pergi rawat supaya doktor lah. Kalau doktor yang berpendidikan agama, dia akan kata, makcik, hamba ni usaha ni secara zahir, hak mengikut pengajian, hak ni juga ilmu juga, tapi makcik jangan putus berharap pada Allah. Tu maknanya dia bimbing dari sudut akidah. Hak tu tak boleh tinggal makcik. Hak bui makan obat, kita rawat duk hospital doktor ni, orang panggil usaha zahir. Hak tu boleh pahala syukur tu. Hak sah lagi kita dengan Tuhan. Hak tadi kita dengan manusia, kita dengan doktor, kita dengan pakar tu pakar ni, dia kena serentak. Kita dengan Allah juga apa dia? Fatawakkal ala Allah. Kalau berjaya pun boleh pahala, tak berjaya pun boleh pahala. Untung semua orang Islam ni kalau dia faham agama. Itu maksud dia. Hak tu kita nak bincang ni. Cuba kita tengok di sini. Bergantung kepada Allah antara punca seseorang terkena punca seseorang terkena penyakit hati. Bergantung kepada Allah, bukan bergantung silap tu dia tu. Mana bergantung kepada selain Allah tu maksud dia. Antara punca seorang terkena penyakit hati. Kalau bergantung kepada Allah tu anaknya tu salah tu. Bergantung kepada Allah antara punca, bergantung bukan kepada Allah, seperti tajuk tu. Antara punca seseorang terkena penyakit hati. Lagu mana tu kita tengok selepas ni. Kok mana tu bila kita bergantung dengan manusia, bergantung dengan bos, bergantung dengan orang ni, dengan orang tu, bergantung dengan tangkar, tu lagi parah lah. Dia menyebabkan hati jadi rosak. Rosak ni rosak secara ruh, bukan secara fizikal. Kok mana tu? Cuba kita tengok. Bahkan bergantung harap kepada selain Allah merupakan punca terbesar sekali dalam mengundang penyakit hati. Apabila seseorang bergantung kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkannya kepada apa yang menjadi pergantungannya itu, dan sekaligus menghina dari aspek tersebut. Hadirat kena tulis sini. Maksud dianya bila seseorang itu bergantung kepada selain Allah, Allah tidak akan jaga lagi orang itu. Itu maksudnya. Orang itu tak akan dapat hifzullah. Orang itu Allah tak jaga. Bila Allah tak jaga ni hadirat, sebab sedekah kebaikan ni daripada Allah saja. Hak kita nampak mak kita bui kebaikan, orang tu bui, tu zahir saja. Bila Allah tak jaga kita, maknanya kita akan terdedah kepada pelbagai musibah dan bencana. Itu maksudnya. Sebab itulah kita kena bergantung kepada Allah. Orang yang kita bergantung tu pun tak selamat tu. Ini hadirat nak ayatnya orang panggil prinsip akidah ni. Ni bab akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kan? Allah tempat bergantung. Apa sebut? Cuba terperhati molek kalau kita tadabbur ayat ni. Mula-mula sekali qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tak ada dua, tak ada tiga Tuhan ni. Allah itulah tempat kita bergantung. Maksudnya jangan bergantung pada selain Allah. Sebab kamu akan merana, kamu akan sedih, kamu jadi tak tentera jiwa. Kalau kamu tak berjaya, kamu akan frust, siapa bunuh diri. Tapi orang buat sesuatu kalau dia bergantung kepada Tuhan, dia menerima takdir dengan kefahaman yang baik, gagal pun tetap berjaya lagi. Gagal pun tidak, masih kuat lagi fizikal. Semangat pun tak hilang walaupun gagal. Itu dia beza tu. Baik. Itu ya maksud jadi hina tu. Kan Ana sebut, ingat ada satu cerita Ana sebut, ni berlaku di pondok tu kenali. Dia tak ada dah, dia bukan orang tempat tes itu. Nak ayat cerita ada. Ana pun sedih. Kan dia berniaga. Jadi modal dia apa dia? Dia cagar tapak rumah dia. Rumah tu rumah saka. Boleh duit, dia bui pada saya dia. Saya dia yang melakukan urus niaga. Dia ni kira-kira pemodal lah. Yang running duit itu kita kata saya dia. Tiba-tiba mampu kerah niaga tu. Dan pada perkiraan dia, kawan dia tu tipu dia. Pada perkiraan dia. Ana tak tahulah cerita sebenar, mungkin isteri dia cerita. Apa kesan dia?
Kesal dia jadi murung sampai mereka tak bercakap. Akhir sekali diberhentikan daripada dia guru. Mamai tak kecek nak ngajawan. Tak boleh bahasa isyarat gitu. Dia pergi masjid pun jumpa anak pun kita assalamualaikum. Gitu ya. Kadang-kadang dia pergi puas pergi dia klik. Akhir sekali bini tak ada nak buat. Bini terpaksa jual kuih. Ni dia kalau panggil dari segi psikologi dia ada tu macam frase lah kita. Dia ada segi psikologi dia ada tu. Hana pernah baca juga. Siapa berkat tu? Orang Kelantan panggil jadi betul ikut kaki nak pergi. Kita wis halap gitu ya. Jadi isteri dia cerita dia macam gebria dia panggil istilah dia lah. Mana murung peringkat tinggi lah kita kata. Siapa jadi gitu. Baik. Insya-Allah kalau seseorang itu dia letak pergantungan dia sepenuhnya kepada Allah, insya-Allah dia tidak jadi gitu. Hak hadiah tu sebenarnya tu apa tu wallahualam. Ini saya nak sebutnya kalau awal lagi kita buat sesuatu tu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah dengan faham molek surah Tuhan lalu letak kerja tu surah Tuhan dah, insya-Allah dia jadi molek. Kalau gagal pun tak apa boleh pahala juga, cuma tak siapa tapi pahala besar tu, duit habis pahala besar, kita habis dah ikut tik-tik untuk berjaya, tapi Tuhan tahu ya nak awalnya. Sebab tu sahabat Nabi bukan semua ramai sahabat Nabi nego ada jadi ada tak jadi. Sahabat Nabi sebab Abdul Rahman tu kan, kadang-kadang kita pelik Abdul Rahman, dia jual apa pun jadi. Siapa ada satu perekat tu dia nak bersaing dengan orang, dia beli unta, ada dalam buku anda baca, dia beli unta, misalnya dia beli unta 8,000, dia jual 8,000 juga unta. Kok mana boleh hutang? Tali dia tak uri. Apa tali unta, kalau kuda tali kekal tu satu dia tak uri. Kalau dia ni kalau beli kuda ni kalau luar 8,000 jual modal. Mesti orang tanya apa tu tali? Tali suku. Dia ambil utang atas tali. Dia beli kuda tu sekali dengan tali. Ya. Jadi dia boleh jual murah lah. Tu orang cerdik nego. Orang tak cerdik nego ni, hak ne tinggal 3. Tu kan nego. Hak ne tinggal 3. Orang cerdik ni dah. Dia orang cerdik ni dia bukan nego, dia berurus niaga. Tu. Tak nak ayatnya watak manusia ni watak manusia dia ada jenis-jenis gitu. Hati-hati tak kalau kita pihak agama utung kau gagal kau tak siapa masuk ke semua umat Islam ni, kalau dia ikut betul dengan cara hidup agama dia tak akan menyesal. Bahkan kegagalan itu menghasilkan pahala yang besar tu. Tu baik, cuba kita tengok lagi di sini. Jadi orang yang bergantung bukan kepada Allah ni tidak akan memperolehi sama sekali apa yang menjadi pergantungannya itu, dan dalam masa yang sama juga dia tidak mendapat keredaan daripada Allah. Kalau dia berjaya pun dia mengharap kepada orang, tiba-tiba boleh sungguh dia nak, dia tak ada berkat. Bila kata tak ada berkat ni dia boleh hilang bila-bila masa. Harta dia kadang-kadang tidak menghasilkan pahala. Harta yang tidak menghasilkan pahala ni adalah harta yang tidak berkat. Harta yang berkat ni harta yang menghasilkan pahala. Kena ingat tu. Dalam mana-mana kitab pun ada disebut tu. Baik. Dalil yang pertama ana ambil sedikit lagi. Sebab dia tiga-tiga ayat Quran ni larah bahasa lebih kurang. Ni ada rahsia dia ni. Cuba kita tengok. Kenapa bila bincang tentang bergantung pada Allah dikemukakan dalil ni? Cuba tengok dalil. Pada dalil ni zahirnya tak ada sebut bergantung dengan Allah. Jadi makna bergantung harap pasrah pada Allah, bergantung dan pasrah dia ada dua tu, dia tak sama. Hak kita panggil as-samad tu makna kita bergantung dengan buat apa saja. Selagi dia panggil kita serah kepada Allah. Makna bila kita buat tu kita bergantung kepada Allah kejayaan kita. Tiba-tiba berjaya ataupun tidak, itu makna serah pada Allah. Kalau tak berjaya pun tak apa, buat habis dah. Dia lain tu. Masa buat tu kita bergantung pada Allah. Hasil keputusan tu kita serah Tuhan. Kalau awal-awal lagi buat kerja ada hak tu, ni dia kata orang tu sebenarnya dia sedang beribadat dengan perbuatan dia tu. Cuba kita tengok. Dalil pertama surah Maryam ayat 81 hingga 82. wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izza
kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim diddan. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka. Harapannya dia orang Arab zaman jahiliah ni, dan orang kafir selepas Nabi ni, berhala dia ni tempat dia meletakkan harapan bila nak buat sesuatu. Nak nikah anak pergi royak ke berhala, gini, tolonglah bui kebaikan. Mana pengharapan dia letak pada berhala, nak pergi nego, bahkan nak minta tarikh dalam peristiwa-peristiwa besar, nak nikah anak orang, semua dia pergi sembah pada berhala. Nak nazar anak sakit pun pergi jumpa berhala. Mana berhala tu menjadi tempat tumpuan supaya kita gapo-gapo ke Allah. Jadi tujuan dia apa tu? Supaya dapat nak Allah tolong. Tidak terbabah kita kata dalam urusan tu. Tu maksud dia nya. Baik. Allah kata mana? Kalla, sekali-kali dia tak akan dapat dia nak. Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu, bahkan benda-benda yang mereka sembah itu, mengingkari perbuatan mereka menyembahnya, dan akan menjadi musuh yang membawa kehinaan kepada mereka. Dalam ayat lain ada disebut, dalam hadis ada disebut, di hari akhirat orang-orang manusia yang dulu menjadi pengikut iblis dan syaitan, dia berhujah di hadapan Allah. Kami jadi sesat ni kerana syaitan ni lah. Kami jadi sesat ni kerana iblis ni lah. Tolonglah hukum dia 2 kali ganda. Oh, dia minta. Kan dalam Quran pada sebut, dalam hadis pada sebut. Maka iblis dan syaitan kata, "Dak. Dia nak ikut kita tak paksa pun. Hak demo buat tu demo tidak kaya kawan." Jadi maknanya iblis dan syaitan berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia tu. Makna syaitan kata, "Dak, tak sabit dengan dia." Apa nak sabit dengan dia? Kawan juga ya. Nak demo ikut apa? Ramai orang lain tak ikut. Apa dia mau ikut? Mana dia ikut keyboard Raymond? Oh, dia kata begitu. Mana dia berlepas diri dengan orang yang ikut dia. Bila tu? Di hari akhirat. Bila sudah nampak dah kesal daripada syirik, kesal daripada kafir. Baik. Cuba perhati molek. Tu ayat pertama. Kita tengok ayat kedua pula. Nampak nak serupa ayat-ayat ni. Ayat yang kedua, dalil yang kedua. Tadi surah Maryam. Ni surah Yasin. Kita nak baca sama tu lah. Wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Dan tergamak mereka menyembah beberapa Tuhan selain Allah. Tergamak dengan harapan sembah tu apa? Dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan daripada sembahan-sembahan selain Allah itu. Benda-benda yang mereka sembah tu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Tak mungkin boleh tolong mereka. Ke atas dunia ni kadang-kadang adalah berbetulan tu. Ni kita sebut ni hari akhirat. Sedang benda-benda itu sendiri menjadi tentera yang akan dibawa hadir pada hari kiamat untuk memberi azab seksa kepada mereka. Bahkan hak mereka sembah tu, batu berhala tu kan, akan dimasukkan sekali bersama mereka dalam neraka. Itulah kata waquduhan nas wal hijarah tu. Mana bahan bakar api neraka tu adalah manusia dan berhala-berhala yang mereka sembah tu lah. Dalam bentuk kayu, batu sekali masuk dalam tu sekali. Dua, cuba tengok yang ketiga. Ayat ke lebih kurang sama. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Sama. Cuba perhati. Tadi pun wattakhadhu min dunillahi alihah. Hak ni pun wattakhadhu min dunillahi alihah. Sama. Apa maksudnya? Dalil yang ketiga. Tu. Ambil keterangan dia. Manusia yang paling besar sekali kehinaannya adalah manusia yang bergantung kepada selain Allah. Kegagalan beliau mencapai maslahah, gagal mencapai bahagia, dan gagal mencapai kejayaan daripada benda yang mereka jadikan tempat mereka bergantung adalah lebih besar daripada masalah yang diperolehi daripada bergantung kepada perkara yang menjadi pergantungannya. Bahkan asas syirik berpunca daripada bergantung dengan sesuatu selain daripada Allah. Baik, kalau dia nak ayat sebelum kita baca ayat yang ketiga, nak ayat di sini seseorang yang bergantung kepada sesuatu ni, orang panggil, apa dia kita panggil ni, jiwa dia tu,
Kesal jiwa. Dia nak dapat sesuatu, tapi dia bukan bergantung kepada Allah, bergantung kepada orang itu, bergantung kepada berhala, orang kafir. Kalau Islam kadang-kadang bergantung ke tok bomo, bergantung ke ahli politik, bergantung kepada ayah dia dalam hidup dia. Allah tu sikit saja ataupun dak halu misalnya. Baik. Orang-orang lagu ni kalau dia tak dapat hak dia nak dengan orang yang bergantung, ayah dia tak lebih, orang politik tak lebih. Siapa dia? Jiran dia, saya dia tak boleh nak beri. Hak tu dia tak dapat. Selagi kemusnahan yang berlaku pada dia, hati dia akan jadi rosak. Sebab tadi lah jadi betul Pak Sabutin nego, dia akan jadi orang panggil apa, hati tu jatuh merudung, boleh jadi gila, macam-macam boleh berlaku. Semangat tak pulih lah, hilang terus semangat. Akhir sekali hilang terus, cara nak kerja pun ikutlah mati ke mati, pakai kering gitu je. Tu maksud dia nya. Tapi kalau orang bergantung dengan Tuhan, kalau tak berjaya, Allah tak akan beri sampai jadi gitu. Itu kelebihan dia. Sebabnya di dunia ni hadrat, Allah tidak akan beri semua kita nak. Sama ada orang Islam kau kafir, dia nak sesuatu tu Allah bukan beri semua. Ada Allah beri, ada Allah tidak beri. Anak kalau dalam kisah ni, anak teringat semua cerita. Ialah ni hak kita kenal. Dia ni doktor pakar ISM. Dalam bidang apa nak tengoklah anak dia pernah kenal dia ni menggak ahli Jumaah di masjid tu, kenali lah. Anak dia sakit, anak dia ni best student, lelaki. Putih sepuh comel. Kita duk tengok. Sakit tu sakit bahagian kepala ni. Anak pun tak tahu sakit ke apa. Dan hak tu bidang kepakaran dia. Jadi dia rawat sendiri anak dia, mati anak dia. Bila mati tu, dia jumpa anak, dia kata, saya ni beda kepakaran saya dalam bab doktor ni, itulah penyakit anak saya. Wah, mana saya buat rawatan berjaya, tapi bila saya rawat anak saya, hak tu dalam beda kepakaran saya tak berjaya, anak dia meninggal dunia. Apa kesan pada diri dia? Dia kata pada anak, dia kata, bila anak saya gagal nak rawat anak saya lebih yakin lagi bahawa penentu dalam hidup kita ni Allah. Bagus dia tu. Anak rasa dia ni walaupun tidak mengaji agama pun, hak dia mengaji tu masuk molek tu hawi masuk dalam hati dia. Hak dia mengaji, hak dia pergi masjid tu mengawal kuliah. Itulah anak kata kadang-kadang Allah nak beri kebaikan pada seorang yang tak belah mana. Dia kata dia lebih yakin lagi kepada Allah bila anak dia meninggal. Maknanya dia ni doktor pakar dalam bidang tu, tiba-tiba dia rawat orang lain, ada sial ramah sial, anak dia tak sial. Akhir sekali akidah dia jadi kuat, dia kata dia lebih yakin lagi Tuhan penentu dalam segala perkara, bukan doktor pakar, tidak. Jadi hidup dia tak terjejah, pergi masjid tak terjejah, tak ada biasa. Itulah hati-hatilah kalau kita ni hidup buat apa-apa bismillah dengan betul, letak keyakinan kepada Allah, berlaku gapo pun tetap molek pada dia. Baik, cuba kita tengok dalil yang ketiga. Kemudian saya buat sedikit huraian. Cuba perhati molek. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah tu Tuhan lain. Ada lagi tempat kita letak harapan selain daripada Allah. Jangan kita letak harapan ni Allah pun kita harap, ada juga kita harap pada orang lain, supaya harap kepada Allah. Jangan gitu. Kalau fataq'uda, kalau orang ngaji bahasa Arab, fa tu kita boleh terima gini. Kalau mu buat gitu juga, maka tu fa. Sebutir satu fa tu dia panggil fa lil akibah, kesan dia. Kalau mu bergantung juga kepada yang lain selain Allah, fataq'uda, maka akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan mazmum, tercela, makhdhul, dalam keadaan kecewa, hidup jadi gundah gulana, hati tak akan tenang, kadang-kadang membawa mati tu kehidupan tu. Apa tu? Tuhan tak jaga lagi. Baik, cuba hadirat perhati 3 ayat ni sebagai poin akhir. Kalau kita perhatikan dalam ayat ni, kenapa tajuknya bergantung bukan kepada Allah, tetapi bawa ayat berkait dengan syirik. Tiga-tiga ni berkait dengan mereka menjadikan Tuhan lain selain pada Allah. Ketiga-tiga ayat ni ini mengisyaratkan bahawa bergantung kepada selain Allah itu boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Satu. Yang kedua, bergantung harap kepada selain Allah adalah salah satu bentuk ibadat.
seperti mana kita bergantung kepada Allah itu ibadat. Maknanya kita bergantung kepada Allah buat sesuatu itu dalam kategori ibadat. Kita sedang sembah Allah, tapi bukan melalui sembahyang. Kan sembah Allah ni banyak. Kita selawat ke Nabi itu sembah Allah lah tu. Bukan Nabi suruh selawat ke dia. Kita baca Quran itu sembah Allah lah tu. Kita tolong orang sembah Allah lah tu. Bukan Allah semua suruh tu. Jangan kita nampak semaya saja sembah Allah ni. Salah satu sembah Allah, salah satu termasuk dalam menyembah Allah, meletakkan kebergantungan hidup kepada Allah. Bila kita tidak bergantung kepada Allah, itu sudah dikira sembah selain Allah. Tu maksud ayat ni. Berat tu hati-hati aku. Sebab tu kalau kita perhatikan ayat ni, natijah dia, cuba tengok Malik. Saya alaihim didda, dia akan jadi hina. Dalil yang kedua, la yastati'una nasrahum, dia tak akan dapat pertolongan di hari akhirat. Sesuatu yang dia sembah tu Allah dihumbai dalam neraka sekali dengan dia. Kalau hak dalam bentuk sembah itu dalam bentuk hidup, misalnya dia semua dia bergantung harap dengan syaitan dan sebagainya. Syaitan tu kata ada, dia kata kawan je ayat ya. Maknanya syaitan iblis ni tidak langsung tidak akan tolong dia. Lepas tu dia nak minta tolong dengan siapa? Kalau kita baca dalam hadis, orang yang riak pun bila dia bangkit di hari akhirat, Allah kata pak dulu mau buat tu bukan kerana aku, kalau nak tunjuk kau, hang minta dengan orang tu. Maknanya kalau orang buat tidak kerana Allah, pahala tu Allah suruh minta dengan orang tu bila di hari akhirat. Enggak pahala ni khusus Allah yang boleh beri. Kau ni pun dah menggatung dengan dia, minta tolong dengan dia, aku tak akan tolong. Maknanya hadirat, kesan seseorang yang tidak bergantung kepada Allah ni bukan kesan buruk dunia saja. Bukan kata kesan tu jadi kecewa, sedih, gundah gulana kalau tak dapat. Bahkan dia bawa sampai hari akhirat kalau dia tak bertaubat. Kayak berat tu. Sebab itulah hadirat, kalau kita belajar agama ni, salah satu yang menyebabkan kita jadi cekal jiwa ni, kita bergantung dengan orang panggil al-urwatul wusqa dalam Quran sebut apa dia? Kepada Allah. Tu tali yang kukuh, tak ada lebih kukuh daripada tu. Tu kan? Gitulah hadirat. Yang ke-8, mendengar muzik secara keterlaluan. Ni pun panjang juga, kena semula dah ni. Yang ke-8, dengar muzik secara keterlaluan. Zahir nampaknya boleh muzik tu, cuma keterlaluan tu tak boleh. Tak apalah, kita bincang minggu depan insya-Allah ni. Jadi setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.